Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana mulakan pagi anda hari ini bersama kami di Selamat Pagi Malaysia 2 Ogos 2023 hari Rabu bersama dengan saya Irfan Syamina Sution dan juga Barbie saya hari ini Syafiqah Ishak. Ya, hai Barbie. Hai Ken. Macam Come on Barbie, let's go party. Kita ikut je. Sebab itu tengah trend sekarang kan. Betul. Syafiqah sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih my Ken. Thank you. Dan juga kita harapkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia juga sihat sejahtera. Hari ini pelbagai topik akan kami kongsikan bersama dengan anda pastinya dalam program Selamat Pagi Malaysia yang bersiaran secara langsung dari Studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Kita nak mulakan terlebih dahulu dengan isu yang menjadi sebutan semalam iaitu berkaitan dengan TVET ataupun Sijil Kemahiran Malaysia di mana pelajar daripada SKM ini ataupun Sijil Kemahiran Malaysia ini sebenarnya kebolepasaran mereka tinggi. Sangat luas. Peluang mendapat pekerjaan juga tinggi. Tetapi semalam yang amat berhormat Perdana Menteri menzahirkan bahawa beliau sedikit sedih sebenarnya apabila gaji yang mereka terima sebenarnya tidak setimpal, Irfan. Jadi ini merupakan satu isu yang perlu kita perhatikan semula dan perlu diperjelaskan oleh industri terutamanya pemegang taruh. Dan bila kita bercakap mengenai TVET, perkasa tambah baik pendidikan TVET lahir graduan terlatih. Ya, dan kita melihat sini Permukasaan Pendidikan Teknikal dan Latihan Vocational TVET perlu bagi melahirkan graduan lebih terlatih sekaligus menikmati gaji yang lebih baik. Betul apa yang saya katakan tadi sebab tidak setimpal gaji yang mereka terima dengan kerja yang mereka telah lakukan sebelum ini. Dan walaupun peratusan lulusan TVET mendapat pekerjaan tinggi, namun Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berpuas hati dengan gaji diterima graduan berkemahiran berkenaan yang seumumnya masih di bawah RM2,000 berbanding pekerja TVET luar negara yang menikmati gaji yang lebih baik. TVET ini ataupun Sijil Kemahiran Malaysia ini boleh didapati melalui pelbagai cara sebenarnya, melalui pusat bertauliah pun boleh, PPT ataupun penilaian pencapaian terdahulu pun boleh dan juga SLDN ataupun Sistem Latihan Dual Nasional. Di mana SLDN ini, Irfan, sebenarnya program ini dah lama pun, tetapi semalam dilancarkan satu lagi program baru di bawah SLDN ini iaitu Academy in Industry SLDN. Itu peluang latihan berkemahiran tinggi dan pensijilan bagi anak muda di mana ianya melibatkan 200 syarikat dan juga mereka ini akan diambil bekerja, dilatih dan diberi sijil dalam tempoh 9 ke 18 bulan dan sasarannya adalah 20,000 pekerja yang akan terlibat sama dalam Academy in Industry. Dan kita akan lihat sebenarnya 40 juta dana khas disediakan kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi di bawah program baru Academy Industry ataupun AI ini, sistem latihan dual nasional SLDN sehingga akhir tahun ini. Dan program ini melibatkan 200 syarikat seperti mana diumumkan tadi. Dan Menteri Ekonomi kita Rafizi Ramli berkata dan itu bagi pembiayaan insentif penempatan bekerja, insentif lulus kekal dalam pekerjaan dan insentif pensijilan sekiranya pelatih kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan bagi melayakkan mereka menerima sijil Kemahiran Malaysia ataupun SKM. Hari ini tumpuan pastinya kita akan berikan bagaimana sebenarnya pelaksanaan ekonomi madani. Jadi salah satu berkaitan dengan ekonomi madani itu kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi ini terlebih dahulu sebab ini berita gembira. Berita gembira untuk siapa ni? Untuk kita semua. Untuk kita Pemberian kredit e-tunai RM100 dilaksana suku keempat tahun ini. Akan melibatkan golongan B40 dan M40 yang dilaksanakan pada suku keempat tahun ini. Dan Kementerian Kewangan dalam mintaan melalui Facebook rasmi mengumumkan pihaknya sedang memperincikan inisiatif itu dengan pihak berkepentingan. Dan kita mengharapkan bantuan ini dapat sedikit sebanyak memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia sendiri. Ya, betul. Selain daripada itu juga, bantuan khas penghargaan tahun 2023 yang akan dibayar pada 10 Ogos di mana penjawat awam grade 56 ke bawah akan menerima RM300 manakala pesara kerajaan pula akan menerima RM200 dan ini akan disalurkan mulai 10 Ogos. Baik, kita lihat di sini berkaitan dengan kerajaan optimis sebenarnya untuk capai sasaran jangka sederhana bawah ekonomi madani. Dan kita lihat di sini Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan optimis 7 peranda aras dalam tempoh 10 tahun. Maksudnya dalam tempoh sederhana mampu direalisasikan berdasarkan kemajuan dalam perkembangan ekonomi ketika ini. Dan jadi tidak jauh daripada hasrat sebenarnya untuk kita melonjakkan. Sekarang ini KDNK kita berada di tangga ke-37 dan kita sasarkan untuk naik kepada kedudukan ke-30 dalam dunia sebenarnya. Itu hasrat Kementerian Ekonomi dan juga Kerajaan Malaysia sendiri untuk kita berdasarkan kepada ekonomi madani dan menjadikan negara kita lebih maju dan memacukan ekonomi negara selepas ini. Ya, ini yang kita akan bicarakan sebentar saja lagi bersama dengan tetamu dan juga Irfan mengenai ekonomi madani selain daripada ekonomi madani. Sedikit mengenai
keselamatan cyber, khususnya untuk wanita di luar sana, berhati-hati. Elakkan terkena jerat cinta. Aduh, jerat cinta ni bahaya. Ini memang masalah ini. Jadi antara modus operandi dia ialah mencipta identiti palsu, kemudian memikat mangsa menggunakan kata-kata manis dan pujian. Itu yang Hati-hati. hati tu. Selalu Irfan lah ni bagi kata-kata Mana manis ni. ada. Saya tak pernah buat macam tu. Tapi kau pernah kena ke? Itulah. Kemudian dia akan mewujudkan hubungan emosi dan akhirnya meminta wang atau maklumat peribadi. Jadi antara cara-cara mengatasinya kami kongsikan pastinya di Instagram Berita RTM. Jadi kalau anda masih lagi belum mengikuti Berita RTM, Instagram, Facebook, Twitter ataupun TikTok, pastikan anda follow sekarang. Ikuti kami sekarang sebab ada banyak sebenarnya kami kongsikan infografik-infografik menarik seperti ini. Betul. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Jom Babi, kita rehat dulu. Jom kan?